Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 69 pada hadis yang ke-32. Surat 69 pada hadis yang ke-32. Tajuk malam ni tuan-tuan iaitu ulama tidak dipedulikan. Akhir zaman ni tuan-tuan, ulama tidak lagi dipedulikan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan sekadar ulama tidak dipedulikan, ulama-ulama juga Allah Ta'ala akan matikan. Banyak ulama yang Allah matikan, termasuklah pengarang kitab yang kita belajar malam ni tuan-tuan, baru sahaja meninggal dunia. Marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, tu bahagianya ulama bila mengarang kitab ni, bila mana selagi mana kita menuntut ilmu atas manfaat ilmu yang dia sampaikan, duduk di alam kubur dapat pahala tuan-tuan. Itu kata ilmu yang bermanfaat. Dan kata guru kami, salah satu tanda kita nak tengok kitab tu barakah ataupun tidak, kitab tu berkekalan ataupun kitab tu lama jangka hayatnya tuan-tuan. Itu tanda ulama tu hebat dan juga ulama tu berkat. Jadi saya rasa kitab 40 hadis ni tuan-tuan bukan takat di Pulau Pinang saja yang mengajar, bahkan seluruh Malaysia, asatizah seluruh Malaysia bawa kitab ni, ajak di masjid-masjid dan ajak di surau-surau. Pasal kitab ni mudah, kitab ni mudah untuk kita faham, kitab ni mudah untuk kita belajar. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Fahmi Zamzam tuan-tuan, insya-Allah. Bahkan kalau kita tengok kitab-kitab yang dimaksudkan kitab-kitab barakah ni, kitab yang berkekalan, kitab seperti mana kitab-kitab ulama. Walaupun ulama tu dah meninggal beratusan tahun lamanya, tapi masih lagi Allah pelihara. Allah masih lagi pelihara dan sampai sekarang kita masih lagi duduk belajar. Macam Imam Syafi'i menulis karangan ataupun menulis kitab Al-Um. Kan kitab Kitab tu lama dah tuan-tuan. Imam Syafi'i ni wafat lama dah. Tapi nak kata barakahnya kitab tersebut, sampai sekarang kita masih lagi duduk belajar kitab Itu nak kata berkatnya ilmu, berkatnya kitab, berkatnya ulama tersebut. Jangka hayat kitab tu Allah pelihara panjang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah juga memanjangkan kitab yang kita belajar malam ni, insya-Allah. Hebatnya ulama kita, insya-Allah. Baik. Ulama tidak dipedulikan. An Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttama'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wal alsinatuhum alisnatul arab. Rawahu Ahmad. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya Allah, janganlah engkau pertemukan aku dengan zaman, dan mudah-mudahan kamu, yakni sahabat, juga tidak bertemu dengan suatu zaman itu di mana para ulama sudah tidak lagi diikuti dan orang yang penyantun sudah tidak lagi dihiraukan. Hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya, lidah mereka seperti mana lidah orang Arab pada fasihnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ni kita mungkinlah ada sebilangan kecil daripada kita baru pertama kali dengar sahabat nama Sahal. Tuan-tuan, sahabat ni dia sahabat kecil. Dia kategori sahabat kecil, bukan kecil orang dia, tapi sahabat yang bila Nabi wafat, ketika itu usianya masih lagi belasan tahun. Itu maksud kata sahabat kecil. Maksud kata zaman hidup dia dengan Nabi tu masih lagi peringkat budak-budak. Ketika mana Nabi wafat, ketika itu usianya baru 15 tahun. Kalau bayar kita ni kira ambil PMR lah. Baru PMR pun tak ada kan. Kira bayar umur 15. Cuma 15 kita dengan 15 zaman Nabi tu bezalah. Dari sudut dia punya susuk badan dan sebagainya. Tapi nak cerita kata dia sahabat yang kecil. Dan dia juga di antara sahabat yang menyertai perang Tabuk. Dan dia di antara yang muda daripada kalangan yang paling muda. Lebih kurang macam itulah. Daripada kalangan batch-batch yang muda dalam perang tersebut, dialah yang muda daripada kalangan orang-orang yang muda. Yang ni nama Sahal ni tuan-tuan. Dan dia juga di antara sahabat yang paling lewat meninggal dunia, iaitu ketika mana pada tahun ke-74 Hijrah. Kira dia yang paling akhir, ataupun dia di antara sahabat yang terakhir juga meninggal dunia tuan-tuan. 75 Hijrah. Ketika mana 75 Hijrah ni dah ramai dah lahirnya tabi'in yang dapat ilmu daripada para sahabat, dan dia di antara sahabat yang lain yang terakhir meninggal dunia. Tu Sahal bin Sa'ad tuan-tuan. Sahal bin Sa'di. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau pertemukan aku dengan suatu zaman, dan mudah-mudahan kamu yang ni sahabat juga tidak bertemu dengan suatu zaman. Ini doa tuan-tuan. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah aku tak bertemu dengan satu zaman, dan juga kamu wahai para sahabat tidak bertemu dengan zaman tersebut. Ini doa Nabi ni. Maksud kata Nabi kalau boleh minta hindar daripada zaman tersebut. Nabi yang maksum tuan-tuan, Nabi yang mana Rasulullah, Nabi risau dengan satu zaman ni, dan Nabi pun doa kepada Allah, mudah-mudahan aku dan kamu yang ni sahabat tidak bertemu dengan zaman tersebut. Zaman apa ni tuan-tuan? Di mana para ulama sudah tidak lagi diikuti, dan orang yang penyantun sudah tidak lagi dihiraukan. Itu zaman tu. Zaman di mana ulama, namanya ulama, semua tak diikuti, bahkan dicerca, dimaki. Zaman di mana ulama tidak lagi dihiraukan, zaman di mana ulama tidak lagi dipedulikan. Maka zaman itu adalah zaman yang sangat teruk, kerana ulama adalah warathatul anbiya, sedangkan ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi yang meneruskan delegasi baginda Rasulullah SAW, yang menuntut ilmu sungguh-sungguh. Dan ulama ni tuan-tuan bukan ulama biasa. Bila nama sebut ulama adalah orang yang sangat alim, dan dia belajar bukan macam 4-5 tahun, bahkan mereka belajar ni puluhan tahun. Nak mengaji ilmu ni bukan mengaji ilmu sat-sat, tapi mesti lama. Bila lama tu tuan-tuan, barulah boleh menjadi orang yang alim daripada kalangan alim ulama tuan-tuan. Jadi ulama yang duk ngaji siang malam, duk kat pondok tu, pindah pula kat pondok tu, pi pula luar negara, pi Mekah, pi Madinah, mengaji dengan tu guru tu, mengaji sungguh-sungguh, balik mai Malaysia nak sampaikan ilmu, maka ulama tu dipandang rendah oleh masyarakat, dibuang dalam masyarakat, dihina oleh masyarakat. Maka zaman tu berlaku ataupun tidak lagi pada zaman kita tuan-tuan, dah kuih mai dah.
Mungkinlah tak teruk lagi, tapi ada dah orang yang mula menghina alim ulama. Bahkan orang pun dah tak risau dah dengan alim ulama. Ulama tegak macam tu, dia kalih macam ni. Ulama kata haram, dia kata semua benda nak haram. Nampak? Ulama kata benda ni tak boleh, takkan semua tak boleh. Maka dia dah mula melawan alim ulama, sedangkan ulama itu lebih arif dari sudut hukum dan hakam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, hati mereka seperti mana hati orang ajam pada fasidnya. Hati mereka ni bukan macam hati orang Islam. Hati mereka seperti hati orang ajam. Ajam ni pada tuan-tuan, ajam ni orang yang bukan Arab. Itu masuk ajam. Kita ni kira orang ajam lah. Orang Melayu ni kira orang ajam lah, bukan orang Arab. Tetapi dalam hadis ni merujuk kepada ajam ini adalah orang Rom dan juga Parsi. Orang Rom dan juga Parsi, yang mana hati mereka seperti mereka. Nampak luar Islam tapi dalam ni fasik. Duk lakukan dosa-dosa kecil, duk lakukan dosa-dosa besar. Tak menghiraukan hal halal dan haram. Maka hati mereka seolah-olah seperti mana hati orang Rom dan juga orang Parsi. Lidah mereka seperti mana lidah orang ajam pada fasihnya. Dan lidah mereka ini seumpama orang Arab yang fasih berbicara. Orang Arab ni tuan-tuan, kuat mengeli, tuat berkeli. Siapa biasa pergi Mekah kan, siapa biasa pergi Madinah, dia Mekah dengan Madinah ni, siapa biasa pergi pun dia ada jauh beza tuan-tuan. Orang Arab Mekah ni dia kasar sikit berbanding dengan orang Arab Madinah, dia ada beza dia tuan-tuan. Siapa biasa pergi Mesir, siapa biasa pergi Morocco, kalut tuan-tuan. Bergaduh ni kalau berlanggar kereta ni tuan-tuan, tengah jalan ni tak ada cerita. Bukan nak pergi ubah kereta, bergaduh dulu. Pompa. Yang orang di belakang ni dia tunggu bila nak jalan. Bergaduh dulu. Habis bergaduh baru ubah kereta. Tu perangai tuan-tuan. Macam kita ni gagah lagi lah. Bila berlanggar ni turun pergi tangkap gambar tapi tak, mereka mulut dulu. Pa. Tu fasihnya orang Arab. Jadi maksud kata kat sini, bila ada satu kesilapan, kesalahan, ulama tegur, mereka tegur balik ulama tersebut. Tu cerita dia. Ulama kata haram, mereka bukmai pula. Benda apa haram? Bukmai dalil. Cerita pasal dalil pula. Bila ulama bagi dalil, dia kata betul tak betul dalil ni, sahih tak sahih, dia pula pertikaikan tuan-tuan. Jadi raja nak berdebat, dan berdebat ni payah. Berdebat dengan orang bodoh ni payah. Kata Imam Syafi'i, berdebat dengan orang bodoh ni payah, tak akan menang. Sebab mereka menggunakan hawa nafsu dalam melawan satu hujah, maka tidak akan menang sama sekali. Baik, hadis riwayat Ahmad tuan-tuan. Keterangan mungkin zaman sekarang sudah mendekati keadaan yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW ini. Masyarakat sudah jaga jauh daripada alim ulama. Mereka takut mendekati ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Orang tidak malu lagi melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi peribadinya. Tuan-tuan, kata pengarang kita dalam keterangan hadis Manamli, yang mana zaman ini mungkin telah mendekati, zaman kita ni mungkin dah dekat, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW ini. Masyarakat lah ni dah agak jauh dengan para alim ulama. Tuan-tuan, bila ada majlis ilmu, kurang orang nak main. Kita buat satu hari, adanya satu majlis ilmu besar dan satunya konsert, misal contoh. Kita tengok mana yang lebih ramai, yang mana orang habis akan meraihkan. Sama ada kita buat majlis ilmu, panggil ulama hebat, dan juga kita panggil satu bidu wanita yang hebat, kita tengok yang mana lebih ramai. Maka itulah keadaan kita di akhir zaman. Dan bila saya sebut contoh macam tu, tak payah berfikirlah. Sudah semestinya bila konsep tu pasti akan lebih ramai berbanding dengan majlis ilmu. Maka tarikan pada ilmu tu orang dah kurang. Hati di akhir zaman ni orang dah tak letakkan ilmu tu sebagai satu kepentingan. Ilmu tu bukan lagi kepentingan. Bila mana hati mereka tak cinta pada ilmu, maka begitu juga mereka tidak cinta pada alim ulama. Bahkan mereka takut nak dekati alim ulama. Pasal apa takut? Bila mai dekat, rasa macam tadi semua kena tegur. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, yang tu tak kena, tak payah tu. Dia takut terus nak mendamping alim ulama, tak mau terima teguran.
Sedangkan ulama itu nak bawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, tuan-tuan. Zaman dulu ni kira orang takut lagi lah nak isap rokok depan masjid. Zaman-zaman dulu, tuan-tuan, nampak Pak Imam takut nak isap rokok, lari jauh. Nampak Pak Imam pegang rokok, lari jauh, tak mau duduk dekat. Tahu pasal Pak Imam ni akan marah sungguh bila ada orang isap rokok dekat masjid dan sebagainya. Tapi zaman lalu orang tak hirau dah. Hang imam ke, hang Bilal ke, hang Siak ke, hang pengurusi ke, hang timbalan pengurusi ke, orang tak risau dah. Mai sembahyang Jumaat dan lupa. Tak rasa apa, tuan-tuan. Dalam masjid tu tiba rokok. Pasal apa orang tak risau? Pasal dia tengok Pak Imam tu sama tu. Dua kali lima, tuan-tuan. Bukan imam sinilah, tapi nak cerita kata yang ahli jawatan kuasa masjid pun siap dah baca dah masbar tu kan. Kita punya Pulau Pinang ni, seluruh Malaysia, dia ada satu kempen masbar kan, iaitu kempen masjid bebas rokok. Masbar, semua masjid ada. Tapi yang mana lepa pun 2 kali 5 siap minta lagi hang sebatang. Minta pau lagi sebatang. Jadi menyebabkan hal ini orang dah tak hirau dah. Hang imam ke, hang siak ke, hang pengurusi ke, bila sama-sama buat perkara maksiat, perkara yang haram, maka habis, tuan-tuan. Maka inilah yang menyebabkan manusia ni dah tak hiraukan pada ilmu. Tak hirau dah pada ilmu. Baik. Orang tidak malu lagi melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi peribadinya. Terkadang seperti disengajakan maksiat itu dibuat di hadapan para ulama untuk menyatakan rasa ego dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Kadang-kadang saja nak cabak, berani tegur kan, pakaian seksi, ketat dan sebagainya. Lalu para ulama, kalau hang berani hang tegur. Kalau hang tegur ya, silap banyaklah lawan dengan mulut aku, bangga pula. Lepas tu pergi cerita pula kat kawan ni, ulama tu tak berani tegur aku kan. Dengan hampa dia mungkin berani, dengan aku tak berani tegur. Nampak, tuan-tuan? Dia rasa bangga lagi bila mana tak ada orang yang berani tegur dia. Golongan ini juga ahli berpidato dan sering memutarbalikkan kenyataan. Pembicaraan mereka begitu halus dan memikat hati orang lain, padahal hati mereka adalah hati harimau yang siap untuk menerkam dan memakan musuhnya. Jadi lidah mereka ni lidah yang petah berbicara, yang suka berbicara. Dan bila berbicara raja nak menang ya. Dan bila mana mereka ini punya hati mereka itu adalah hati munafik, hati orang yang fasik, yang sebenarnya bukan cinta akan Islam, tetapi sebenarnya nak menjatuhkan agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi SAW, inna dajjala law kharaja fi zamanikum la ramathu as-sibyan bil khadfi. Yang mana sebuah hadis Nabi SAW kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Dajjal kalau dia keluar pada zaman hampa. Maksud kata Nabi sebut dengan para sahabat, kalaulah Dajjal ni dia keluar pada zaman hampa, aku tak bimbang. Ataupun zaman selepas daripada hampa, yakni zaman tabi'in, aku tak bimbang. Sebab apa? Taraf Dajjal untuk lawan dengan hampa hanyalah sekadar budak Sibyan, seorang budak, dia baling batu ya, ataupun baling baling batu lah, bil khazfi, dia baling batu ya. Nak cerita kata keteguhan iman dan ilmu pada ketika itu, Nabi tak risau kalau Dajjal tu keluar pada zaman sahabat. Bahkan bukan sekadar sahabat, zaman selepas daripada sahabat, yakni tabi'in, aku tak risau kalau Dajjal tu mai, hampa anak budak ya pergi baling batu, mampu dah. Maksud kita dia tak boleh nak buat apa dah. Pasal apa, tuan-tuan? Ketika itu ilmu dan juga amal dan juga akhlak sangat terpuji, dijaga oleh para sahabat, dijaga oleh para tabi'in. Ulama ketika itu masih lagi disanjungi, dihormati dan diletakkan sebagai pemimpin orang yang berilmu zaman tu. Jadi kalau mai Dajjal, maka kata Nabi, hantar ya sebian. Tabi'in zaman tu, Al-Imam Nawawi, zaman-zaman Imam Nawawi, zaman Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, semua zaman-zaman orang yang hebat. Maka zaman tu kata Nabi, aku tak risau. Yang risaunya, tuan-tuan, walakinna Dajjala yakhruju fi bu'din minan nas wa qifatin minad din wa su'i dhatil bayt.
Akan tetapi Dajjal ini akan keluar bila bilangan umat Islam yang benar-benar pegang pada agama Allah sikit sangat. Yang mana agama Allah mereka pegang sikit sangat dan banyak tersasar daripada agama Islam yang sebenar. Dalam sini ramai orang Islam semua. Tapi yang pegang sungguh-sungguh Islam ni hanya sedikit je. Yang lain semua tersasar, tuan-tuan. Dan kata Nabi, pengetahuan agama pada waktu itu sangat sikit sangat, tapi cakap pandai. Agama Islam ni mengaji tak terang mana. Pernahlah mengaji dulu saya pengajian Islam, tapi balik mai cerita Islam ni sopah mengaji 3-4 tahun yang cerita. Baru dapat ilmu sikit ya. Bila ulama bahaskan benda khilaf sikit, oi melenting benda ni. Dia mula, tuan-tuan. Sebab benda khilaf ni, tuan-tuan, anugerah. Tapi dia tak boleh terima. Mana boleh buat benda ni? Padahal ulama tu tahu dah mai cabang mana khilaf. Pasal apa Imam Syafi'i buat keluar macam ni? Pasal apa Imam Malik pegang macam ni? Pasal apa Imam Ahmad pegang macam ni? Tapi dia tak boleh. Oi, mana boleh? Dia mengaji sikit ya, lepas tu dia nak cabar alim ulama dan sebagainya. Ulama juga di akhir zaman ni, tuan-tuan, akan dicabar hidup-hidup. Raja nak bergaduh dengan alim ulama. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah peliharalah, tuan-tuan, kita dan juga akhlak kita daripada kita membahan ataupun daripada kita menghina alim ulama. Itu kita kena jaga elok-elok. Al-alim satu, ulama maksud kata jamak. Alim tu alim lah, asal daripada kalimah alim, ain lam mim, ain, kemudian alim orang yang berilmu, dan juga ulama jamak kepada orang yang alim. Itu dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan. Dan ulama ni kata Nabi SAW ada 3 jenis. Bila sebut ulama ni dia ada 3 jenis. Sebagaimana daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama, ulama yang disebut sebagai rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bihi. Ni kategori ulama. Ulama yang pertama adalah ulama yang disebut sebagai rajulun 'asha bi'ilmihi. Apa maksudnya? Ulama yang hidup dengan ilmu dia. Tu rajulun 'asha bi'ilmihi, ulama yang hidup dengan ilmunya, wa 'asha an-nasu bihi, dan ilmu tersebut berguna kepada orang lain. Itu ilmu yang pertama, ulama yang pertama. Dia belajar ilmu dan dia ada ilmu sehingga dia ni ulama, dia tak pulun seorang, hidup dia tak pulun ilmu tu seorang-seorang, dia sebarkan ilmu tu kepada orang ramai dan orang dapat manfaat daripada ilmu dia. Ni ulama pertama. Itu ilmu ulama pertama, tuan-tuan. Ulama yang kedua adalah rajulun 'asha bihin nas wa ahlaka nafsah. Yang kedua adalah satu orang ulama yang mana dia hidup, ada ilmu dan dia bagi kepada orang. Dia ada ilmu dan dia bagi kepada orang. Sama macam yang pertama tadi juga, dia ada ilmu dan dia bagi pada orang. Wa ahlaka nafsah, tetapi malangnya dia yang tak memanfaatkan ilmu dia sendiri. Ini bahaya. Yang kedua, dia ada ilmu dan dia duduk cerita ke orang, tapi dia tak manfaatkan ilmu yang ada pada diri dia, pandai cakap dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairin. Satu orang ulama yang mana dia hidup dengan ilmu dia dan dia amal dengan ilmu dia. Dia hidup dengan ilmu dia dan dia amal dengan ilmu yang dia ada. Akan tetapi tak boleh memberi manfaat kepada yang lain. Ini contoh macam mana ulama-ulama yang kadang-kadang dia tak reti nak bercakap, gagap. Ulama yang gagap, ulama yang tak reti nak bercakap, ulama yang tak reti nak berdakwah, tapi dia ada ilmu. Dan dia beramal dengan ilmu, dia beramal dengan ilmu dan dia gunakan ilmu tersebut. Cuma dari sudut manfaat kepada orang keliling tak ada. Pasal ada beberapa kekangan yang menyebabkan dia tak reti nak berdakwah, misalnya contoh, ataupun dia mempunyai kekurangan dari sudut gagapnya dan sebagainya. Pun ada juga ulama yang ketiga. Jadi itulah ketiga-tiga ulama yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mai akhir zaman ni, tuan-tuan, ada satu lagi ulama yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, inna akhwafa ma akhafu
alaikum al-alimul munafiq. Ini yang ditakuti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana kata Umar, sesungguhnya benda yang paling aku takut daripada benda yang aku takut. Maksud kata benda yang paling Sayyidina Umar takut, ranking yang paling tinggi daripada perkara yang paling dia takut adalah al-alimul munafiq, iaitulah orang alim yang munafik. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar dia sebut dah kat sahabat ataupun dekat tabi'in, dekat rakyat dia, dekat kaum dia, dekat rakyat dia. Dia kata benda yang paling aku takut daripada benda yang paling takut adalah lahirnya ulama fasik. Maka ulama-ulama yang ada di keliling Sayyidina Umar pun tanya, wahai Umar, siapakah ulama ataupun bolehkah terjadi ulama fasik? Kaifa yakunu al-alimu munafiq? Ulama tanya balik Sayyidina Umar, tadi hang sebut kata ulama fasik, munafik. Kaifa yakunu, bagaimana boleh terjadinya ulama munafik ni? Dia ulama. Bila sebut ulama ni tuan-tuan, dia mengaji bukan mengaji sikit, mengaji lama, berpuluhan tahun mengaji ilmu, tiba-tiba jadi munafik. Maka ulama pun heran tuan-tuan zaman Sayyidina Umar. Tanya balik Sayyidina Umar, macam mana boleh jadi munafik? Maka jawapan Sayyidina Umar, alimul lisan. Munafik, alimul lisan, dia satu orang yang alim pada lisan dia, fasih pada lisan dia. Bukan sekadar lisan, bahkan dia bercakap tu memang berlandaskan ilmu, berlandaskan apa yang dia belajar, berlandaskan apa yang dia dapat sepanjang pengajian dia tuan-tuan. Wa munafiqul qalbi, akan tetapi hati dia hati orang munafik. Ni yang risau tuan-tuan. Sayyidina Umar risau. Sayyidina Umar risau. Cakap dia tu dalil, buat mai Al-Quran, buat mai hadis, tetapi bila mai hati dia, dia bukan nak tegakkan Islam, bukan nak bagi Islam tu cantik, bukan nak bagi Islam tu elok, akan tetapi dia sebenarnya nak menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pandu kita menjadi orang yang beriman dan kita dapat memilih ataupun menilai yang mana satu ulama yang benar-benar ulama ataupun ulama su yang akan lahir di akhir zaman. Ustaz, kadang-kadang kami pun tak tahu nak beza yang mana satu ulama su, yang mana satu ulama bagus. Sedang kadang-kadang tu nampak A lawan B, dua-dua asatizah, dua-dua nampak bagus, tapi tak tahu yang mana satu nak kena ikut. Maka tuan-tuan, dalam kita nak memilih yang mana betul, yang mana salah, tu bukan kerja kita. Bila bukan kerja kita, maksud saya apa? Maksud saya kita serah pada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak serah pada Allah? Iaitu dengan jalan kita mai menuntut ilmu. Bila kita mai menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ni Allah Ta'ala akan pandu dengan cahaya petunjuk dan juga hidayah. Tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu tak pernah miss. Tak pernah miss. Dia memang rajin mai menuntut ilmu, maka Allah akan pandu dia dengan cahaya taufik dan hidayah. Bila Allah bagi taufik dan hidayah dalam hati kita ni tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan bagi satu garis panduan ataupun hati kita ni boleh menilai yang mana satu, yang mana salah, yang mana betul, yang mana salah. Pasal kita dah nampak gambaran dengan ilmu yang kita belajar, Allah bagi kita kefahaman, maka kita boleh menilai bahawa ulama ni betul dan ulama ni salah. Jalan ataupun poin dia adalah kita jangan pernah putus asa dalam kita menuntut ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, jangan pernah putus asa dalam kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan sampai di akhir usia kita, kita tak pernah akhir usia kita tak pernah miss, ataupun akhir usia kita jangan pernah ledak dalam kita menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi itulah ringkasan daripada hadis pada malam ni yang berkaitan dengan ulama di akhir zaman tidak lagi dipedulikan. Mengajak macam mana pun orang tak mau dah tuan-tuan. Bahkan ulama ni tuan-tuan, bukanlah satu benda ujian yang Allah bagi di akhir zaman ni. Bahkan ujian tu sebenarnya adalah ujian para nabi dan juga para rasul. Walaupun kita baca ni tuan-tuan, kesian sungguh ulama akhir zaman ni. Orang tak peduli, orang tak mau lagi, dan orang maki lagi kuatan. Tetapi apa yang terjadi kepada alim ulama ni sebenarnya pernah terjadi juga kepada para nabi dan juga para rasul. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi ulul azmi, misal contoh Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, apa yang Nabi Nuh tak kena, semua Nabi Nuh kena. Sebagaimana dalam surah Nuh ayat yang ke-5,
Nabi Allah Nuh AS merayu, merintih kepada Allah Ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Yang mana Nabi Allah Nuh AS merintih kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dah berdakwah kepada kaumku siang dan juga malam. Itu dia, siang malam berdakwah Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan. Bukan main malam macam saya ya ni. Siang duk galuk aja, main malam ni lah boleh sikit-sikit nak pergi mengajar dakwah dan sebagainya. Tu pun sat ya, daripada maghrib sampai isyak. Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan, daripada subuh celek-celek mata, otak dia pengen dakwah. Tu aja dia. Bangun dia daripada subuh, keluar pada rumah, cerita tentang agama Allah. Bila berhenti? Berhenti malam. Berhenti malam, balik rumah tidur. Besok sambung balik. Siang malam tuan-tuan, Nabi Allah Nuh AS berdakwah. Berapa lama Nabi Allah Nuh AS berdakwah? Lama sungguh. Nabi Allah Nuh AS hidup berapa tahun? 950 tahun. Tu umur Nabi Allah Nuh AS. 950 tahun. Panjang tuan-tuan. Panjang. Sebab tu kata mufassirin, Nabi Allah Nuh ni adalah Rasul yang pertama. Dia merupakan Syekhul Anbiya. Dia diutuskan oleh Allah untuk memikul kaum ramai. Maka dia adalah Rasul yang pertama. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Allah Nuh hidup 950 tahun, bila start Nabi Allah Nuh dilantik menjadi Rasul? Tu persoalan dia. Kalau baginda Rasulullah hidup 63 tahun, start jadi Rasul umur 40 tahun. Berapa tahun Nabi kena berdakwah, jalankan tugas sebagai Nabi? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu tugas baginda. Berbalik kepada Nabi Allah Nuh AS, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Nabi Nuh AS berdakwah ketika mana Nabi Nuh dilantik menjadi Rasul pada usianya 470 tahun. Tuan-tuan, dilantik pada separuh umurnya 470 tahun. Kira hari jadi yang ke-470 lah. Baru dilantik menjadi Rasul. Daripada 470 sampai 950 tahun berapa lama? 480 tahun tuan-tuan hidup. Hidup tu maksud kata hidup dalam utusan Allah, sebagai utusan Allah, sebagai orang yang kena sampaikan urusan Allah, sampaikan dakwah, sampaikan amanah, sampaikan apa yang betul, sampaikan apa yang salah. 480 tahun berdakwah siang dan malam Nabi Allah Nuh. Lama tak lama? Lama tuan-tuan. Teratul Mahathir 96 orang kata lama lah. Lama lah 96 tu pun. Terus dia pun jenuh banyak kencing tu. Ni kalau 950 tahun lagi jenuh tuan-tuan. Lama sungguh. Umur zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman dahulu lama. Jadi dia ni tuan-tuan, Nabi Allah Nuh ni patutlah digelar ulul azmi tuan-tuan. 480 tahun berdakwah di jalan Allah. Apa yang dia dapat? Dia merayu pada Allah, aku ni dakwah siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidak menambah walaupun sedikit bilangan tuan-tuan. Duk dakwah siang malam yang akan ada hasil, tapi hasil tak ada. Hasil tak ada tuan-tuan. Siang malam dakwah, hasil tak ada. Kalau ada pun sikit saja. Sebab tu last kali 480 tahun, lah kali Nabi Allah tak tahan sangat, berdoa kepada Allah nak turun bala. Tu yang cerita kata tinggal 80 orang. Sab'in 70 orang atau 80 orang tak? Dua tu lah tuan-tuan. Antara dua tu. Sab'in atau 80 lupa dah. Turun-turun daripada kapal batera tu digelar tu kampung 80 ataupun kampung 70. Qaryatus Samanin atau Qaryatus Sab'in lupa dah tuan-tuan. Tapi bilangan banyak tu ya, 70 dan juga ataupun 80. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nak cerita apa? 480 tahun, puluhan orang saja ikut. Habis di mana yang lain? Bila dia berdakwah, apa yang dilakukan oleh umat dia? Ni cerita ni. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Yang mana mereka ini tuan-tuan, bila mai Nabi Allah Nuh AS nak mai dakwah,
Bila nak mai berdakwah, apa yang mereka buat? Kaum-kaum dia nampak yang Nabi Allah Nuh AS, dia sumbatkan jari jemari mereka ke dalam telinga mereka rapat-rapat. Oh, nampak Nuh cerita tentang dakwah, cerita tentang Allah, kembali kepada agama Allah, sembah Allah yang Maha Esa, tutup telinga rapat-rapat. Tu dia tuan-tuan. Tak cukup tutup telinga, ada juga yang angkat thiyab, yang ni angkat apa pakaian mereka, tutup muka. Nampak Nabi Allah Nuh, tutup muka. Angkat pakaian, tutup muka. Oh, apa perasaan kita tuan-tuan? Kalau kita lah duduk tengah berdakwah dengan orang, tiba-tiba duduk tengok semua tuan-tuan tutup telinga. Bara tak bara tuan-tuan? Bara. Silap-silap TKO semua. Tu nak cerita kata geram tu, kita manusia biasa geram. Habis kuat ni kita tak tutup telinga, kita tutup mata tu ramai tuan-tuan. Tapi yang ni tutup telinga. Asal macam geram sikit lagi, dia angkat badan, dia angkat baju dia, tutup pula muka. Maka inilah yang dikenakan kepada Nabi Allah Nuh AS, tuan-tuan. Nabi Nuh sedih semua. Tak berkesan ke dakwahku ya Allah? Apa lagi yang tak kena ya Allah? Merayu meritih tuan-tuan. Maka zaman Nabi Allah Nuh pun tidak dihiraukan. Zaman Nabi Allah Nuh pun tidak dihiraukan. Dan zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menerima ujian-ujian tersebut, yang mana orang lari daripada baginda Rasulullah SAW. Bahkan tutup telinga ni tuan-tuan bukan zaman Nabi Allah Nuh saja. Zaman baginda pun ada juga daripada kalangan Quraisy, orang musyrikin Mekah yang tutup telinga dan sebagainya. Maka mai akhir zaman ni dia macam-macam lagi cabaran tuan-tuan. Dia mai lagi cabaran. Bagaimana mereka juga gelarkan kepada Nabi Allah Nuh AS majnunun. Wa qalu majnunun wazdujir. Digelar gila dan juga wazdujir. Wazdujir ni orang yang bagi ancaman. Diberi ancaman. Bila dia berdakwah, mereka pukul dia. Bila dakwah, mereka buat macam-macam kat dia. Dan juga bukan sekadar ancaman, bahkan dia juga menjadi halangan. Halangan tuan-tuan. Satu ancam, satu halang. Dia nak mak yang mengajar, pergi tarik tauliah dan sebagainya, contoh. Tuan-tuan, ada saja lah. Nak main masjid ni tak boleh. Ada yang masjid mereka halang, tutup pintu rapat-rapat. Ada saja halangan dan sebagainya. Tu wazdujir. Maka tidak bezanya kita dengan zaman kita sekarang. Maka ada juga ulama-ulama yang hebat dihalang sebagaimana yang pernah dihalang kepada para nabi dan juga para rasul. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Cukup sekadar itu pada malam ini. Boleh azan lah lagi, awal lagi insyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta ada terkasar bahasa tersatul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.